أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baiklah, alhamdulillah kita dah sampai ke episod yang keempat kali ini dalam Santai Seni Ilham Rohani. Masya-Allah, diam tak diam dah sampai kita ke episod yang keempat, dan bagi anda yang terus mengikuti kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ingin cuba sedaya upaya untuk berkongsi banyak sekali ilmu dan juga kata orang soalan-soalan yang terbuku tentang kesenian dan juga agama yang mungkin kita boleh satukan dalam rancangan ini. Jadi kita dah bersedih kisahnya almarhum Fadil. Betul. Kemudian kita dah menelusuri perjalanan 200 tahun karamahnya Habib Noh. Selepas itu kita bertemu legenda Puan Som Said. Yang hari ni kenapa dia? Nanti sebelum tu saya macam heran sikit lah Ustaz. Kenapa? Kita semua berkasut, bercapal. Ni masalah ni kenapa ni? Cik Najib kita ni berkaki ayam ni. Nak menari ke nak apa ke? Saya tak faham. Ini bukan masalah. Bukan? Ini sebenarnya saya ni tengah bersemangat. Bersemangat apa ni? Bersemangat. Tak pakai slipper? Berjoget dah habis dah. Kan berjoget dah habis. Ni lain. Saya bersemangat nak bersilat. Bersilat lah. Lihat. Oh. Nampak? Jangan dulu. Kita perlukan guru yang mahir untuk sembarang buka. Takut bunga dia salah tadi. Jadi bunga Ultraman. Ada bunga. Tak ada bunga langsung tadi. Tak adalah. Yang palsu je. Okey, jadi untuk bertemu yang arif dan untuk bertemu yang lebih kata orang pakar, ahli dalam bidang ini, di mana topik kita kali ini sangat menarik Ustaz. Najib, ialah sangat menarik tentang silat dan solat. Solat dan silat. Wow. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, sebelum kita menjemput pakar kita saksikan dulu video ini.
Ini dia tuan dan puan. Sampai terbegik. Kenapa? Sebelum saya mula ni, saya nak pantun sikit. Dengar betul-betul. Okey. Harimau yang ganas lagi kujuang. Ini kan pula si kucing malu. Naga puaka lagi kutunggang. Ini kan pendekar baru berguru. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tetamu kita bukan pendekar baru berguru. Dialah guru persilatan si Rupun Padi. Tidak lain dan tidak bukan, kita perkenalkan Ustaz Bahrul Ulum. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir bersama kami ya Ustaz. Ustaz juga seorang Pada masa sama Ustaz juga bukan hanya guru silat, Ustaz juga pengurus Masjid An-Nur. Itu pertama. Kedua, Ustaz juga setiausaha Pergas, Persatuan Guru-Guru Agama Singapura. Ini memang tokoh ataupun kata orang guru ataupun guru silat dan ustaz yang saya rasa sesuai dengan kita punya topik dan juga program kita ni, iaitu Santai Seni Ilham Rohani. Episod yang ke berapa ni? Dah ya. masuk episod yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, 3, 4. Bagi anda yang mengikuti kita, setiap minggu kita ada tokoh-tokoh yang berbeza dan hari ini saya rasa sangat teruja kita mendapat seorang ustaz dan sekaligus seorang pelatih silat ahli ya seniman. Jarang sekali kita dapat. Tiba-tiba Najib ni jadi macam gini pula dah ni. Dia kan dapat semangat. Dia ada semangat ustaz ni. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. saya bukan apa, saya excited. Sebab episod keempat ni Pasal persilatan ni. Persilatan. Baik, sebelum kita cakap pasal persilatan, yang uniknya ustaz ni, dia seorang ustaz. Betul. Jadi kita nak tahu dulu macam mana perjalanan dia tu menjadi seorang ustaz. Itu yang Ustaz, penting. mungkin ustaz mula gitu je ustaz. Boleh, terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk acara ini, program ini, rancangan ini. Saya sebenarnya memang anak jati madrasah. Maksudnya saya daripada kecil belajar di madrasah. Saya mendapat pendidikan awal di Madrasah Wak Tanjung. Kemudian saya berpindah peringkat menengah di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Kemudian bapa saya dah target kalau habis Al-Junaid nak hantar saya pergi pondok pesantren di Indonesia. Tapi qadar Allah telah ditakdirkan tahun 88 saya dipilih untuk pergi belajar ke Kuwait, mendapat beasiswa penuh, alhamdulillah. Jadi Umur sampai berapa ustaz waktu itu umur 15 tahun kata silap. 15 tahun pergi Kuwait. Alhamdulillah. Najib 15 tahun buat apa? I wait. Long. Selepas tu ustaz? Lepas tu belajar di Kuwait, perang waktu tu Iraq dengan Kuwait, kalau siapa masih ingat tahun 90. Jadi saya kembali ke Singapura 2 tahun kita start. Lepas tu dah habis perang kita patah balik sana. Tapi dalam 2 tahun tu ustaz di mana waktu itu? Masuk balik Madrasah Junaid. Mungkin orang ramai tak tahulah. Jadi kita sambung belajar di Madrasah Junaid. Kemudian dah habis perang, diorang panggil balik, kita terus pergi sana. Kemudian saya nak sambung belajar dalam bahagian syariah. Kemudian saya sambung di Malaysia dalam UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia lah. Atau macam pernah nampak ustaz dulu Itulah. Dulu saya pernah jumpa Ustaz Faizal, dia sebagai ketua pelajar-pelajar Singapura di UIA. Tapi dia yang sebenarnya banyak memberi nasihat pada saya. Masya-Allah. Sebab dia lebih pengalaman. Jadi kita sebenarnya bertemu waktu di UIA lah. betul. Tapi nama Ustaz Bahrul Ulum terkenal dah. Wah, dah top. Memang dah top pun Ustaz Bahrul So Ulum ni. itulah perjalanan saya lah belajar. Alhamdulillah. Sampainya di UIA, selepas tu beliau pulang ke Singapura salah. Ya, betul. Okey, jadi yang pentingnya Marina, perjalanan seseorang tu nak menjadi seorang ustaz tu tak mudah lah. Betul. Jadi dah tengok perang, umur 15 tahun tinggalkan keluarga, kan? Jadi kita nak dan menghormati proses pembelajaran lah kan. Sekarang kan kadang-kadang masalah sekarang orang belajar agama daripada Facebook, daripada online, bukan tak bagus maksudnya mesti ada itu proses tak? Pembelajaran tu ada proses dah. Kami ni pelajar-pelajar madrasah kalau dah habis belajar Merayu kita terpaksa keluar negeri kerana kita belum ada lagi tempat, Islamic University. Mudah-mudahan satu hari kita Amin. doakan Betul. Singapura kita nak buat. Betul. Jadi saya ada 4 anak, 4 semua keluar negeri. Masya-Allah. Yang perempuan pergi Kuwait, kemudian sambung master di Jordan, yang 2 sekarang masih di Mesir. Yang lagi 1 ni akan sambung juga di luar negara. So itulah perjuangan anak-anak madrasah kita. Masya-Allah. Jadi ini jiwa adalah pelajar madrasah lokal kita. Betul. Dan ada hasilnya lah. Hari ini sehingga menjawab
satu jawatan yang penting Besar. dan Ustaz Ulum lagi satu yang unik Ustaz Ulum juga sebelum kita pergi pada dunia silatnya kan adalah very aktif Ustaz. Betul? Ustaz aktif SG. Aktif. Aktif SG punya juga. Dia kena Saya pilih pun nak syorkan Najib sama-sama dengan Ustaz ni. Najib dia sekarang over. dia ada program Ustaz Ya. Alif bata ta bata. Betul. Abata tabata. Ah, Nanti akan Abata, dikeluarkan Tabata. dah bulan ni insya-Allah. Wow. Jadi Maknanya, balance Ustaz mengajar dalam masa yang sama, aktif dalam Masjid. kesihatan, masjid, wah semua. Persatuan. Dan baru-baru ni pun saya tubuhkan satu tim dengan Ustaz Raja Muzaffar Shah, tim Jalan Santai, iaitu golongan asatiza. Every Saturday kita keluar jalan santai, kita buat exercise. Kerana kita pun nak menggalakkan teman-teman asatiza kita untuk beriadah bersama lah. Gaya hidup Ya sihat. betul, amalkan Ustaz kena hidup sihat tengok Gaya aku. hidup- Taklah gaya hidup sihat. Macam banyak orang terasa juga. Tapi itu yang suasana yang unik lah kan bagi Ustaz Ulum. Seorang ustaz Kalau rasanya masyarakat selalu mengenali ustaz tu mungkin di masjid aja ustaz ataupun bertemu untuk bertanya tentang perkara agama saja kan. Betul. Tapi Ustaz Ulum ni inilah keunikan dia. Inilah dua dunia yang sedang kita bicarakan Betul. Inilah dia Santai Seni Ilham Rohani. Dan lebih menarik sekali soalan saya yang terbuku ni, meluap-luap saya nak tanya. Bagaimana Ustaz Ulum terjebak dalam seni persilatan ni Ini terjebak. Terjebak. Saya nak tahu. Terjebak macam macam- mana? Kalau tadi terjebaknya bagaimana menjadi seorang ustaz, sekarang ni dalam seni silat ni. Sebab kita tahu seni silat ni sangat unik, sangat kaya dengan ramai yang melalui silat ni daripada keluarga, keturunan, ada guru dan sebagainya. Kalau Ustaz Ulum bagaimana Ustaz? Okey, saya nak beritahu lah, saya ni keturunan orang Bawian. Bapa saya ni memang asli Bawian dan musafir datang ke Singapura. Sama juga ibu saya. Ada orang Bawian sini. Kita ni orang-orang Bawian, dia punya budaya. Anak-anak daripada kecil orang dah diajar dua perkara. Ngaji dan silat. Ya, silat. Kalau orang Bawian ni tak tahu ngaji, tak tahu silat, tu bukan anak orang Bawian. Najib orang apa je? Saya orang jauh. Jauh. Lambat sikit jawapannya tadi. Jadi saya bukan nak berbual pasal perkauman, tidak. Cuma saya nak beritahu, tadi kan terjebak kan. Dia ada dua lah. Satu secara informal. Sebenarnya bapa saya kalau siapa kenal namanya almarhum Haji Buang bin Masadin ataupun dikenali dengan Haji Masyhur. Beliau merupakan pendekar Bawian yang tua yang datang ke Singapura. Ramai yang tak tahu. Kemudian beliau juga adalah perawat tradisional di Singapura ini. Orang-orang lama mungkin kenal lah. Terkenal Haji Buang. Jadi ramai orang datang ke rumah saya untuk bertemu dengan almarhum bapa saya, termasuklah pendekar-pendekar Bawian dan sebagainya. Jadi daripada kecil saya dah didedahkan. Hatta kakak saya, abang saya kahwin semua ada pencak Bawian. Jadi daripada kecil saya dah nampak ni semualah. Dan pendekar-pendekar datang rumah pun dia akan panggil sini, dia akan ajar. Itu secara informal. Tapi secara formal saya masih ingat tahun 86 kalau tak silap, kawan saya Ridwan sama juga belajar di Madrasah Junaid dan juga Badariah Husni. Dia juara dunia dia sekarang duduk di Switzerland. Dia yang tarik saya, jom kita join belajar dengan almarhum Wak Husni. Wak Husni adalah bekas jurulatih Nasional Singapura dan di bawah beliau ni ada banyak perguruan Al-Haq, perguruan Harimau, perguruan Sending Surut dan sebagainya. Jadi pada tahun 86 itulah saya belajar secara formal. Itu pun tak lama kerana lepas tu saya pergi ke Kuwait belajar dan sebagainya. So itulah background saya dalam dunia persilatan. Macam mana saya mula-mula belajar. Dan Ustaz pun pernah terbabit dengan tim Singapura. Ya, alhamdulillah saya pernah jadi jurulatih Singapura. Sebelum tu saya pernah jadi juara lah tahun 91. Saya juara kelas B, juara Singapura, alhamdulillah. Di Waktu Singapura perang kan? Kan saya balik tahun 91. Itulah saya aktif balik silat. Saya masuk competition PSK, pertandingan kebangsaan Singapura dan saya menjadi juara. Dan pada waktu itu saya dipilih untuk mewakili Singapura pergi Brunei. Ada pertandingan antarabangsa. Tapi waktu itu juga saya dipanggil untuk balik ke Kuwait. Jadi saya perlu pilih mana nak pergi wakil Singapura pergi Brunei ataupun nak pergi ke Kuwait. Jadi dengar nasihat mak kata pergi belajar. So saya pun pergilah sambung belajar di Kuwait. Jadi saya pun bila dah habis belajar, dah bekerja, saya dipanggil oleh teman saya kalau tak silap Hidayat Husni. Beliau juga bekas jurulatih Abangnya nasional. Badariah tu tadi. Ya betul. Adik. Oh, adik. Jadi dia kata, "Ulum, kita perlu seorang ustaz, kita perlu seorang jurulatih. Boleh tak join kita?" Saya pun join lah. Jadi alhamdulillah dekat Persisi ni saya banyak
pengalaman ataupun banyak benda yang saya buat di sana, especially untuk mendidik para pesilat pada waktu itu. Alhamdulillah. Dan Ustaz, apa yang lebih menarik lagi Ustaz Faisal Najib, Ustaz Baharul Ulum ni dia bukan saja guru silat, tapi program tu, program dia tu sangat menarik. Saya sangat tertarik dengan program Ustaz Ulum tentang solat silat tadi. Bagaimana tercetusnya dan idea tu sangat saya rasa wow lah. Solat silat sebab silat ni bagaimana Ustaz Ulum kata sering dibabitkan dengan mengaji dan silat, sekarang solat dan silat Ustaz. Mungkin sebelum tu Marina, mungkin Ustaz terangkan sikit, mungkin kalau Ustaz dapat menggambarkan kita, silat ni datang daripada mana perkataan ni? Silat ni macam-macam teori, macam-macam pandangan. Kalau orang Malaysia dia kata silat asal usul daripada Malaysia. Kalau Indonesia dia kata asal daripada Indonesia. Jadi kalau saya Google, saya baca buku, setiap orang mendakwa yang silat tu kepunyaan mereka. Sebab itu bagi saya tak ada satu lah. Jadi tidak ada sesuatu yang mana nak. Singapura pun ada kata ini asalnya daripada Singapura ke daripada mana. Tapi dia punya orang Melayu lah. Ya, kepunyaan Nusantara lah. Nusantara lah. Jadi kalau maknanya secara terperinci ada tak Ustaz? Itu pun banyak juga. Ada pencak silat dia kata seni silat, ada kata silat daripada silaturahim, silat daripada kalimah solat, macam-macam teori, macam-macam itu. Banyak perselisihan pendapat lah. Kekayaan pendapat lah Marina, kita kata begitu kan. Jadi Ustaz, kalau gitu solat silat seperti Marina mengatakan, bagaimana Ustaz idea tu? Okey, silat dan solat sebenarnya. Silat dan solat adalah moto perguruan saya lah. Kerana saya nak tekankan kepada pesilat ini, selain daripada kita jaga fizikal, kita juga kena kuat kita punya spiritual. Kerana pengalaman saya bila saya main bola ke main silat, kadang-kadang solat ni diorang tinggalkan. Waktu mula-mula saya masuk mengajar di contohnya di pesisi ataupun di mana-mana, saya tengok waktu maghrib kadang-kadang diorang langgar. Kadang-kadang waktu bulan Ramadan, tarawih, diorang dah pernah training, diorang tinggalkan. Jadi saya rasa ni tak boleh. Kita tak balance, tak seimbang. Sebagai seorang Islam, kita kena silat dan juga solat. Jadi saya create itu moto silat dan solat. Sebab itu saya punya latihan ni saya adakan di masjid. Saya dapat banyak offer untuk ajar di Balai Rakyat, tapi saya tolak. Kerana saya punya matlamat utama ialah untuk berdakwah kepada pesilat agar mereka utamakan solat dulu. Kerana as-solatu imaduddin. Sembahyang ni adalah tiang agama. InsyaAllah kalau spiritual kuat, kita punya fizikal pun kuat. Sebab tu saya create tu silat dan solat. Jadi alhamdulillah kita sudah buka 3 gelanggang di 3 buah masjid. Dan kita dapat banyak sambutan. Saya punya murid kalau kirakan dalam 300 hingga 400 orang. Masya-Allah. Jadi membawa 300-400 orang ke masjid. Ya Allah. Saya rasa satu dakwah yang sangat hebat Ustaz. Betul. Jadi apa yang bagusnya bila mereka datang ke masjid untuk belajar silat, mereka akan dapat 2. Satu latihan silat, lagi satu mereka akan dapat belajar cara solat. Kebanyakan yang datang ada yang tak tahu ambil wuduk, ada yang tak tahu solat. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mengajar mereka. Kerana bila kita berlatih, kita akan mulakan jam 8 contohnya. 7 lebih maghrib, kita kata kita solat berjemaah dulu. Alhamdulillah mereka solat. Lepas training dalam 8.30 azan kita suruh stop, kita solat lagi. Jadi kita ada 2 slot untuk mereka solat berjemaah. Ada parents saya jumpa saya kata, Ustaz, buat apa kata Ustaz, anak saya tak pernah semayang Ustaz. Dia tak tahu pun semayang, tapi bila Ustaz buat gini alhamdulillah. Sekarang ni balik rumah dia dah belajar solat, dia dah pandai ambil wuduk dan sebagainya. Ustaz, saya nak tanya, kita di Singapura ni banyak orang Islam kita kan dilahirkan sebagai orang Islam kita kan. Betul. Tapi kadang-kadang kita tengok masalah-masalah kita ni termasuk beginilah. Kalau umur dah sampai 15 tahun, kadang-kadang 17 tahun dan sebagainya. Anak-anak kita tak tahu sembahyang. Macam mana? Ini bukan nak side track kan, tapi pembelajaran daripada ginilah. Jadi tercetusnya ke masjid tu. Kenapa Ustaz melihat itu masalah ada? Sebab tu Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yang mencorakkannya. Maksudnya apa? Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan putih, bersih, kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan. Jadi saya lihat saya boleh mencorak remaja kita, belia kita melalui silat. Jadi saya akan terapkan dakwah saya ataupun mengajak mereka ke masjid ataupun belajar solat melalui silat. Sebab itu saya gunakan kekuatan ini untuk tarik mereka. Jadi sebagai ibu bapa ni, mereka lah yang mencorakkan anak-anak ni. Jadi gunakan peluang ini untuk ajak antar mereka ke masjid, belajar silat ataupun apa sahaja. Yang penting perkara aktiviti yang berfaedah lah.
Kalau kita bilang anak-anak, jom kita belajar solat, diorang takkan datang. Betul. Tapi bila saya buka kelas silat di masjid, Masya Allah, contoh di Masjid Anur, sekali buka 100 lebih pesilat datang. Dan bagusnya bukan anak-anak saja belajar, parents, sama-sama. bapak dorang, mak dorang semua join sekali. Jadi macam satu bonding sesama family. Pasal saya kesian kadang tengok bapak dorang hantar tunggu 2 jam. Saya kata daripada tengok, why not kita join. Kita boleh ke? Boleh, silakan, tak ada masalah. Kerana niat kita ialah untuk beriadah, belajar untuk mempertahankan diri. Marina, ingat episod sebelum ni kan, kita bila berbual dengan Puan Som kan, beliau pun menggunakan cara beliau tu, tarian itu untuk membentuk nilai-nilai kan, kepribadian kan. Jadi kita nampak ada kesinambungan tu je lah. Menggunakan seni untuk membentuk, ni pergi kepada solat, yang itu pergi pada nilai-nilai diri ya. Itu satu pelajaran yang dapat kita lihat menggunakan suatu alat. Basic disiplin. Kan dia benar respect dapat kan. diterapkan kan. Dalam contohnya saya pasti dalam silat tu ada disiplin dia. Latihan dia kan. Dari situ bila diorang dah dapat ni semua, diorang dapat lagi satu, iaitu kan macam dari segi amalia rohani itulah pula tentang solat kan. Pada saya itu satu Ustaz, cabaran paling besar perkara ini, seorang ustaz, seorang guru silat, menarik manusia, sibuk dan sebagainya dalam keadaan Singapura kan. Cabaran ustaz apa sebenarnya? Mungkin cabaran sebagai seorang ustaz dulu lah, saya share lah. Pepatah Arab ada mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tak ada apa-apa, kita tak akan dapat memberi. Jadi sebagai seorang ustaz perlu ada ilmu. Kemudian perlu ada pengalaman, perlu ada hikmah. Kalau kita ada ilmu, kita tak ada pengalaman, tak ada hikmah pun susah juga. Jadi kena ada ilmu, hikmah dan sebagainya lah sebagai seorang ustaz. Kemudian yang kedua ni, bagi saya lah, ustaz ni kita kadang-kadang kena keluar daripada comfort zone. Saya kalau saya lebih suka keluar daripada kepompong, maksudnya daripada masjid untuk berdakwah di luar. Kerana bukan semua yang akan datang ke masjid, bukan semua yang belajar madrasah. Jadi macam mana kita nak mencapai orang-orang di luar sana? Kita yang kena keluar. Jadi saya gunakan wasilah silat ini untuk menarik seberapa ramai. Saya masih teringat sampai sekarang, ada satu orang ni tengok saya punya Facebook, saya mengajar silat. Dia PM saya, dia tunjukkan badan dia bertatu. Dia pakai seluar Muay Thai, dia tunjuk macam gini. Dia kata, "Ustaz, saya nak try dengan ustaz." Dia kata, "Boleh tak?" Betul. Saya tak tahu. Ajar wan-tuan. Saya kata, bukan you kita bukan Muay Thai. Jadi maksudnya ini cabaran lah. Dia kata, "Ni ustaz betul ke ajar silat ke?" Bukan memang. Saya kata, "Silakan datang ke masjid." Saya suruh dia datang masjid. Jadi niat dia datang asalnya nak one-to-one, nak try, nak tengok ustaz ni betul ke atau macam ya kan. Jadi bila datang dengan akhlak yang kita tunjuk, dengan kita beri salam, dengan jadi dia tengok baik-baik nak ajak dia terus tak jadi. Dan akhirnya sekarang dia jadi saya punya orang kuat. Dan ramai di luar sana yang kebanyakan background mungkin ada masalah ke apa, bila dah join grup ini, alhamdulillah semuanya dah berubah. Itu yang cabaran saya lah, maksudnya kena banyak sabar. Jumpa orang-orang macam gini dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru pula, saya selalu tekankan kepada murid-murid saya supaya tawaduk. Sebab tu nama perguruan saya Si Rumpun Padi. Antara makna padi tu, saya nak mereka menjadi ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Kerana saya punya pengalaman, orang-orang ni baru belajar sikit dah nak ajak try, belajar sikit dah nak gaduh kan dan sebagainya. Jadi saya kata tak boleh. Tengok saya pula ustaz. Macam terbelok pula. Itu masalah. Jadi itulah cabaran kita sebagai guru, kita nak kena didik, kena educate kita punya pesilat-pesilat supaya menjadi pesilat yang tawaduk. Jangan belajar sikit nak bergaduh dan sebagainya. Action lah, tak boleh action lah. Jadi alhamdulillah saya 4 anak saya semua belajar silat dan ada juga yang telah mewakili Singapura dan sebagainya. Dan saya selalu ingatkan orang, jangan gunakan silat ini kepada kawan-kawan. Jangan nak pergi sekolah nak try banting orang ke apa. Jangan. Kalau orang ajak gaduh, cuba elakkan, atau kalau boleh larilah. Walaupun awak terror ke macam mana. Itu yang saya selalu tekankan. Kedua, bila saya buka perguruan silat ini ataupun mengajar mereka, saya bukan nak bersaing dengan mana-mana perguruan. Itu bukan niat saya. Jangan salah faham. Kerana saya punya angle ni mungkin lain. Saya lebih kepada dakwah. Kalau lain tempat mungkin dia nak melahirkan juara dunia, tapi saya nak melahirkan juara dunia dan juga akhirat. Silat dan juga solat, itu yang matlamat utama saya. Jadi ada kelainan. Jadi menunjukkan cabaran tu ada juga kita menghadapi masalah-masalah Marina. Iaitu macam saya merasakan kita berbual dengan
Cik Som pun sama juga. Jadi cabaran. pandangan-pandangan ni masyarakat sana Masyarakat yang Ustaz Gaus pun pernah mengatakan tentang Cina yang mati Wayang mampus Cina. kan dulu. Kenapa masyarakat kita Ustaz melihat ada sebahagian Ada stigma yang macam tu, stigma yang begitu terhadap seni terutama sekali lah. Selagi ada iblis, selagi ada syaitan, selagi itu dia jawab ni. perasaan hasad itu adalah. Betul. Kerana iblis kita tahu kan bila dikeluarkan daripada syurga, dia telah bersumpah di depan Allah dia akan sesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Betul. Termasuk kita semua. Betul. Jadi selagi kita tak sesat, selagi itu dia akan gerak selagi aktif. Jadi caranya ialah membisikkan dekat hati-hati manusia untuk ada perasaan hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Betul. Padahal bagi saya seni itu indah. Betul. Islam tu sendiri salam, sejahtera, indah dan sebagainya. Betul. Jadi tak salah kalau kita berseni Betul. dalam Islam. Dan apatah lagi Ustaz, kedua-duanya bersilat dan juga berseni dalam masa yang sama mengajar. Dan pastinya saya rasa Ustaz ada tak mendapat macam tomahan daripada masyarakat tentang seorang ustaz yang aktif dalam masa yang sama berseni dalam bersilat ni? Mungkin kalau siapa yang dah kenal saya, dia tahulah saya punya perwatakan. Kan kita selalu dengar lagu apa? Kun anta. Maksudnya jadilah diri Jadi sendiri. kamu, ya. Be yourself. Siapa yang kenal saya dia tahu Ustaz Ulum orangnya macam gini. Betul. Saya tak ada jenis apa orang Tak kata ambil pot dekat lah. masjid lain, dekat Ya, negeri lain betul. tidak. Orang saya, kenapa saya pakai jubah serban? Inilah uniform saya di masjid. Jadi saya pakai macam itu. Tapi kalau kat gelanggang saya akan pakai baju silat. Kalau pergi misalnya brisk walking saya akan pakai baju. Jadi saya punya orang macam itu. Siapa kenal saya, okey dia tahu. Kemudian kalau ada sindiran ke kata itu lumrah lah bagi saya. Kerana sebagai seorang dai, seorang asatizah, saya selalu mengambil motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Saya lihat mereka punya ujian ni nak dibandingkan dengan kita, Tak ada apa-apa. habuk pun tak ada lah. Betul. Jadi bila saya dapat tomahan ke ataupun fitnah ke ataupun orang iri hati ke dan sebagainya, saya akan kembali kepada sejarah. Saya akan baca sejarah-sejarah para sahabat supaya dapat naikkan saya punya semangat. Motivasi. Sekali lagi saya nak ingatkan ataupun beritahu yang saya buka ni bukan untuk bersaing. Betul. Kadang-kadang orang mata merah jugalah kan. Yalah. Ustaz Salah sekali anggapan. buka gelanggang ni ada 100 lebih, 100 lebih, 100 lebih. betul. Ramainya. Jadi wallahu a'lam Tapi bishawab. maksud kita pun program begini Santai Seni Ilham Rohani ni, kita pun nak menunjukkan tak kenal maka tak cinta Tak, kan. betul. Jadi kita nak suara-suara gini luahan hati Betul. yang mengatakan sebenarnya apa yang kita buat ni, kita nak menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Kalau kita tak buat sekarang, menunjukkan nanti diorang akan tertarik juga bisikan iblis ni. Takut-takut nanti diorang pergi ke lain pula. Saya paling bimbang sekarang trend yang TikTok dan sebagainya kan. Tak ada jati diri, tak ada anything tau. Diorang jalan sendiri kan. Jadi kita syukur dalam Singapura kita banyak ni outlet lah, kan? Jalan-jalan You nak lain jalan yang mana? lebih, ya. Dan kita Betul, harap pilih. program ini menggambarkan pilihan-pilihan lah. Ustaz, kalau kononnya orang nak join sekarang, tak ada orang yang nak ke masjid untuk solat. Tapi Covid kan sekarang keadaannya. Macam mana Ustaz? Kita dah setahun dah tak ada latihan. Inilah kita punya nasib. Ya. Pasal kita punya gelanggang di masjid. Jadi masjid ni sekarang ni aktiviti hanya untuk solat, akad nikah, terhad dah. Betul. Jadi untuk solat untuk silat tak boleh dulu. Jadi bagi murid-murid saya di luar sana, harap dapat bersabarlah. Ada buat Zoom Ustaz? Tak ada. Zoom dulu kita Sabar. pernah buat, tapi orang bawah komplain kita lompat-lompat tendang. alah. Ada kan jiran-jiran ya, betul, yang betul. tak boleh terima lah. Betul, Jadi betul. kita janganlah, kita Yalah, tak jangan nak sampai mengganggu gitu orang lah. lah. Betul. Betul. Jadi sabar-sabar, silat tak akan lari warisan beratus tahun, beribu tahun agaknya. Warisan ini kan. Jadi kita menyambung sahaja. Covid, insya-Allah kita tengoklah Pasti apa ada. akan terjadi Dan sebenarnya. kita akan dengar banyak lagi penjelasannya daripada Ustaz Ulum dan banyak soalan-soalan cepumas tu yang dah terbuku. Banyaklah kucing. Jadi kita akan lihat VT sekarang ini.
kalau orang yang dalam persilatan ni dan juga sebagai guru agama, saya merasakan nak jadi ustaz aja pada zaman sekarang ni tanggungjawab dia berat. Peranan yang dimainkan, harapan masyarakat, memberikan masa keluarga, lepas tu keinginan untuk mencapai perjalanan kita sebagai manusia nak kembali kepada Allah SWT kan. Tapi pada masa yang sama menanggung juga peranan sebagai guru silat, membentuk manusia untuk kenal agama dan sebagainya. Jadi saya tak nak lihat kepada cabaran dia. Sebenarnya kalau masuk begini, apa bagusnya kalau kita buat pelbagai ni? Okey, sebelum tu saya nak beritahu, waktu saya belajar di Kuwait, saya telah didedahkan dengan banyak program-program dakwah. Jadi antaranya saya pernah join beberapa grup asatiza. Mereka anjurkan permainan bola sepak. Sebelum mereka bermain bola, mereka akan buat sedikit tazkirah ringan. Contohnya mereka kata, siapa hafal hadis tentang makan, siapa hafal ayat tentang itu. Jadi saya lihat mereka ni Masya Allah mendidik masyarakat dengan cara yang santai. Bukan di classroom tapi dalam bentuk suasana sukan, riadah dan sebagainya. Jadi bila saya fikir gitu, saya rasa ini bagus ni kalau saya dapat apply. Kerana Alhamdulillah lah, seperti mana yang tadi saya kata, saya ada pengalaman sebagai jurulatih silat. Saya juga ada pengalaman dari sudut agama dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah kekuatan saya untuk mendidik masyarakat melalui seni silat tadi. Jadi Alhamdulillah, saya lihat dengan kekuatan yang saya ada ni, saya dapat ramailah yang dapat saya tarik untuk datang ke masjid. Jadi apa Ustaz Faizal Kalau tadi? kononnya Ustaz tak buat ini, apa Ustaz rasa kurang dalam hidup Ustaz? Saya sebenarnya daripada muda lagi saya dah ditarbiyah untuk menjadi seorang da'i. Saya telah dilatih dekat Kuwait. Saya telah masuk 2 kursus menjadi seorang da'i bila balik ke Singapura. Jadi saya telah diajar fannut ta'amul ma'an nas, maksudnya cara bergaul dengan manusia. Saya pernah dihantar waktu saya seorang pelajar ni, hantar ke masjid dekat Kuwait untuk bagi tazkirah antara maghrib dan isyak. Waktu itu orang ramai, jadi saya kena cakap, kena berdakwah. Kemudian waktu di Kuwait saya pernah disuruh memimpin 40 orang pelajar-pelajar Rusia yang datang belajar di Kuwait. Jadi saya kena train diorang, saya kena ajar diorang akidah, ajar diorang bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itulah yang saya terapkan, apa yang saya belajar di luar negara itu di Singapura ini. Maksudnya menggunakan silat dan agama ini untuk membentuk, menarik masyarakat kita lah bila-bila kita ini. Jadi bagi anak-anak remaja kita sekarang kalau kita dalam COVID lagi, kita tengok banyak dengan iPad-nya, banyak dengan phone-nya. Jadi aktif tu dah kurang kan sekarang Ustaz. Itu mungkin Lembik ya, budak-budak sekarang lembik. yang cakap itu orang marah budak-budak. Betul, nanti saya berani cakap. Memang Nak lembik tak macam dulu. Jadi kan macam kurang ni dia kan, punya Ustaz Ulum mengatakan dia sebab expose daripada waktu Dari muda kecil. kan. Itu yang membentuk dia jadi sebegini kan sekarang Ustaz kan. Apa nasihat terutama Betul, sekali? saya kata tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Kadang anak-anak ni dia syok main handphone. Betul. Tapi dia tak pernah pergi keluar belajar outdoor punya aktiviti, Betul. bola ke silat ke Betul. kupang ke apa. Jadi sebagai ibu bapa ini peranan mereka. Mereka tak boleh ikut dengan cakap anak. Kadang-kadang mereka kena gunakan paksaan. Macam anak saya daripada yang perempuan sampai yang nombor itu, semualah 4 orang ni semua belajar silat. Jadi ramai yang bila start belajar silat, kita pun sebagai guru kena kreatif lah bila mengajar. Tak boleh bosan dan sebagainya. Kita kena ada sedikit jokes, sedikit permainan dan sebagainya. Jadi bila anak-anak ni bila dah join silat, parents diorang bagi feedback, kata Ustaz, anak saya tak sabar nak tunggu Jumaat depan nak pergi silat. Jadi itu maksudnya anak-anak ni kita kena bentuk. Macam tadi saya katalah hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan putih bersih, mak bapak yang kena mencorakkan. Jadi daripada kecil mak bapak kena didik mereka, bimbing mereka dan sebagainya. Dan mungkin saya rasa Ustaz, anak-anak remaja sekarang mungkin diorang tak nampak apakah relevan ni masih nak kena belajar silat. Sekarang dah moden kan, di Singapura ada security guard, ada police officers. What can we be? Apa yang kita akan jadi? Jadi apakah relevannya Ustaz? Pada zaman kita yang serba moden ni, masih lagi kita nak menggalakkan anak-anak kita ni bersilat. Contohnya yang sama juga macam tarian Melayu lah. Orang kata, buat apa nak menari tradisional dah, ada hip hop, ada apa dah tak guna dah tarian Melayu. Saya rasa bagaimana pula dengan seni silat? Soalan yang baik sekali. Sebenarnya silat ni orang belajar ada beberapa sebab. Kalau kita ikut dulu, orang dulu belajar kerana kebatinan.
Ni yang Diorang dengar nak ni. kebatinan, Okey. diorang nak kuat, diorang nak boleh terbang ke kebal. Tu orang dululah. Orang dulu Tapi ada juga bila baru-baru ni diorang belajar silat kerana sport, sukan. Kerana nak wakil negara pergi sukan C ataupun mana-manalah. Dan ada juga yang belajar kerana kesenian silat itu tersendiri. betul. Mereka tertarik. Mereka suka, cantik permainan silat, jadi mereka masuk. Sebab tu ada pesilat yang dia fokus seni je, dia tak main olahraga. Kerana dia tak suka lasak, dia suka tarian silat, dia suka seni dan Gerak. sebagainya. Dan ada juga golongan yang belajar silat ini untuk riadah. Jadi untuk konteks sekarang, orang kata, keris ni dah tak boleh lah relevan tembak. lah. Kita sebenarnya belajar silat bukan nak perang. Betul. Sekarang punya konteks kita mau tu sukan, kita mau tu riadah. Yang batin-batin saya nasihatkan semua tolak tepi. Janganlah Kita mau tu belajar untuk fizikal, untuk kekuatan kita. Ustaz, kalau cakap pasal batin-batin ni Ustaz kan. Diorang kebatinan ni diorang belajar macam nak terbang Diorang naik kapal terbang Ustaz? Naik kapal terbang. Okey, mungkin saya sebenarnya pernah buat kajian. Saya pernah pergi pendalaman Indonesia, saya pernah pergi Malaysia. Betul. Saya pernah belajar tengok silat kebatinan ini semua. Sebab tu saya sekarang sedang buat buku dakwah tentang silat dan solat. InsyaAllah akan dikeluarkan pada bulan April nanti. Wah, kita look forward InsyaAllah. Kita doakan. publikasi yang Jadi baik. dalam kajian saya memang betul ada silat kebatinan. Ini bukan bohong. Kalau kita pernah tengok cerita Indonesia kan, orang terbang sana terbang Jakar sini. sembung Ustaz, jakar sembung. Memang betul, memang ada. Jakar sembung Masa Ustaz. saya pernah test. Saya Pernah pernah pergi satu tempat ini. Si Pitong. Dia masa gunakan tenaga dalam kebatinan. Jadi saya pergi satu daerah ni, mereka tengah latihan kebatinan. Jadi saya jumpa gurunya, saya kata saya nak tengok dan saya nak try. Jadi dia pun bawa saya pergi tengok anak-anak dia, anak murid dia tengah latihan. Dia kata, ini ada satu orang Singapura mau coba. Siapa nak? Murid-murid dia semua angkat tangan berebut-rebut. Jadi dia kata, okey kamu ayo ke depan. Jadi mereka buat bulatan. Saya dengan murid dia. Kira silakan one to one fight. Jadi saya pun okeylah. Saya tahulah dalam hati ni aku mesti Habislah. kena belasah. So saya pun okeylah. Dia standby kat sana, dia diri je. Okey, dia kata silakan pukul. Saya pun pergi. Baru nak pukul dia dah gini. Saya dah tercampak. Jadi saya kata, Best betul lah ada kebatinan lah. Apa yang best? Tak ada Marina? macam-macam. Marina jangan Selalu kan cari-cari nak tidak. terbang, Sekarang tolak-tolak orang. kita selalu tengok movie kan gitu Ya, kan. betul-betul. Ini Ustaz alami Jadi macam saya ni. nak beritahu ini memang betul. Kemudian kali kedua dia kata bangun, ayo lagi. Jadi saya nak pukul juga, dia gini je. Terpusing macam gasing dah, macam Siti Piramidi kan. Betul, saya terpusing. Saya pun pelik, macam mana saya boleh terpusing. Jadi saya nak beritahu kepada masyarakat di luar sana, kebatinan dalam dunia persilatan memang ada. Betul. Jadi macam mana tadi diorang boleh tolak kita, itu yang saya kata mereka kadang-kadang gunakan khadam, itu perantaraan dia. jin. Sama jugalah. Betul. Sebab tu saya galakkan mereka kalau boleh tinggalkan ini semua, bahaya. Dan kita melihat Ustaz, ada trend ini mungkin kita boleh masuk sedikit Ada betul. trend ini kadang-kadang kita pergi pada pengertian kerohanian dalam agama tu, pergi pada kepercayaan kepada perkara-perkara ini sahaja Ustaz. Ini pun kadang-kadang boleh merosakkan cara kita ataupun kita. mengotorkan yang suci ni. Bukan kita meyakini tetap ada yang gaib kan, itu tidak sebahagian daripada akidah kita. Tapi bagaimana kita ni? Ini mungkin lagi satu isu yang orang kaitkan dengan silat dan betul. sebagainya kan. Ustaz mengatakan okey, kalau ada begini kita jagalah. Means kita apa yang sebenarnya kita nak membersihkan itu sebenarnya. Seni itu sendiri nak Okey. dibersihkan. Dalam silat ataupun kita sebagai orang Islam ni kita kena percaya kepada ghaib lah. Seperti surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya benda al-ghaib ni memang ada. Kita kena beriman. Jadi makhluk halus, jin ini semua memang kita kena yakin, percaya benda tu ada. Jadi kembali kepada soalan tadi dalam silat ni dia ada adat, ada khurafat, ada syariat. Jadi kadang-kadang adat dalam silat ni dia tak bercanggah, silakan, tak ada masalah. Betul. Maksudnya boleh teruskan. Contohnya kadang-kadang diorang bila keris, diorang asap keris ke limau, diorang kata syirik. Kadang-kadang bukan syirik. Ini ada Dia adat, bersihkan. ada makna, ada simboliknya. Ada perguruan, kalau nak masuk perguruan dia suruh tidur atas kain putih. Kalau orang tak faham, diorang kata ni syirik, jangan masuk. Padahal dia kata kita nak simbolik awak ni seperti kain putih ataupun awak bersih. Jadi awak masuk perguruan kami, kita nak ajar awak seperti bayi yang baru lahir. Jadi kami nak didik kamu. Jadi adat ini tidak bercanggah dengan syariat, simbolik. Silakan, tak ada masalah. Sama juga orang yang katanya nak mandi